Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung bahagian kedua bagi topik 3.2.2 menguji atur cara dan membaiki ralat pada kod arahan. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 151. Seterusnya kita lihat contoh 3.28. Okey, di mana kita perlu mengesan dan membaiki ralat pada kod arahan. Okey, situasinya begini. Anda telah dilantik menjadi ketua program jualan amal di sekolah. 5 orang rakan anda turut membantu untuk menjayakan jualan amal tersebut. Okey, pasukan anda hanya bertanggungjawab menjual 3 jenis barangan, iaitu buah-buahan, biskut dan juga minuman. Okey, bagi memberi semangat kepada semua ahli sukan untuk mendapatkan jumlah jualan yang tinggi, guru telah membenarkan pemberian komisen. Jadi, kadar komisen 5% akan diberikan ke atas jumlah jualan yang melebihi RM500 dan kadar komisen 8% akan diberikan ke atas jumlah jualan yang melebihi RM800. Anda perlu membangunkan satu atur cara yang membenarkan anda memasukkan jualan bagi 3 jenis barang tersebut. Kemudian atur cara perlu mendapatkan jumlah jualan yang diperoleh dan paparkan kadar komisen yang didapati oleh pasukan anda. Jadi, kadar komisen yang pertama ialah kadar komisen untuk pasukan. Akhir sekali, atur cara akan mengira dan memaparkan jumlah komisen dan komisen individu untuk setiap ahli pasukan. Jadi komisen yang kedua ialah komisen kepada individu berdasarkan jumlah jualan yang mereka dapat. Okay, jadi awak kena faham situasi ini ya. Berdasarkan situasi tadi, langkah pertama kita perlu menyatakan masalah. Okey, yang pertama kita perlu kenal pasti input yang diperlukan. Iaitu inputnya adalah jualan untuk buah, minuman dan biskut. Yang kedua, kenal pasti proses yang terlibat. Okey, prosesnya adalah kenal pasti kadar komisen yang diperoleh. Dan yang ketiga ialah kenal pasti output yang diperlukan. Iaitu outputnya jumlah jualan, kadar komisen yang dibenarkan dan komisen untuk setiap ahli. Seterusnya kita akan menulis algoritma. Perkara pertama sekali yang kita perlu tahu adalah apakah pemboleh ubah yang perlu kita gunakan. Jadi bila kita dah kenal pasti pemboleh ubah yang kita nak gunakan, barulah kita mulakan dengan langkah pertama, iaitu mengisytiharkan pemboleh ubah. So pemboleh ubah yang kita nak gunakan ialah buah, minuman, biskut, jumlah jualan, komisen, jumlah komisen dan individu komisen. Okey, langkah kedua ialah pengguna perlu memasukkan jualan. Jadi ini data input dari pengguna. Okey, datanya yang kita perlukan ialah buah, minuman dan biskut. Jumlah jualan buah, minuman dan biskut. Baik, langkah ketiga ialah kira jumlah jualan. Seterusnya kita akan semak komisen yang dibenarkan. Okey, berdasarkan jumlah jualan yang diperoleh tadi. Okey, syaratnya yang pertama ialah jika jumlah jualan kurang atau sama dengan RM500, paparkan mesej komisen ialah 0%. Okey, seterusnya jika jumlah jualan melebihi RM500 tetapi kurang atau sama dengan RM800, paparkan mesej komisen ialah 5%. Seterusnya jika jumlah jualan melebihi RM800, paparkan mesej komisen ialah 8%. Okey, langkah kelima ialah kira jumlah komisen dan paparkan. Seterusnya kira komisen individu dan paparkan. Okey, berdasarkan pada algoritma tadi, kita akan melukis carta alih. So di sini carta alihnya telah pun siap ya. So kita mulakan dengan simbol mula. Okey, seterusnya rujuk kepada algoritma. Langkah pertama ialah isytiharkan pemboleh ubah. Okey, jadi bila isytiharkan pemboleh ubah, so simbol pada carta alihnya adalah 4 segi begini. Okey, isyarat simbol proses. Okey,
So, isytiharkan pun boleh ubah. Buah, minuman, biskut, jumlah jualan, komisen, jumlah komisen dan individu komisen. Okey, komisen individu. Okey, seterusnya, langkah yang kedua ialah pengguna memasukkan jualan. So, memasukkan ni adalah input. Jadi, simbol carta alihnya adalah simbol input output. Okey, jadi pengguna memasukkan jualan untuk buah, minuman dan biskut pada bahagian ini. Okey, yang ketiga ialah kita akan mengira jumlah jualan. Jadi ini adalah proses. So, proses kira jumlah jualan sama dengan buah tambah minuman tambah biskut. Seterusnya akan dipaparkan jumlah jualan tadi. Okey. Kemudian langkah yang keempat ialah kita menyemak komisen yang dibenarkan. Okey, kita lihat syarat dekat sini ya. Jika jumlah jualan kurang ataupun sama dengan 500, paparkan mesej komisen ialah 0%. Jadi syarat yang ini diletakkan pada bahagian bawah. Paparkan komisen 0%. Kenapa dekat bahagian bawah? Kerana apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak dipenuhi, maka dah tentulah komisen dia adalah kosong kerana jumlah jualannya kurang daripada 500. Okey, katakan dekat sini Ali jumlah jualan dia ialah 200. Adakah 200 itu lebih besar daripada 500? Tidak. Jadi dia turun. Adakah 200 itu lebih besar daripada 800? Tidak. Maksudnya dia punya jumlah jualan bawah daripada 500. 200 tu adalah lebih rendah daripada 500. So, komisionnya yang Ali dapat adalah 0%. Cikgu harap awak faham ya yang syarat pertama ni. Kemudian kita pergi syarat yang kedua. Jika jumlah jualan lebih daripada 500 tapi kurang atau sama dengan RM800, paparkan mesej komisen ialah 500. Okey, jadi syarat yang ini diletakkan pada bahagian syarat jumlah jualan di sini. Okey, jumlah jualan melebihi 500 jika ia paparkan komisen 5%. Okey, seterusnya kita akan lihat syarat yang ketiga iaitu jika jumlah jualan lebih daripada RM800, paparkan mesej komisen ialah 8%. Okey, syarat ni diletakkan pada bahagian bawah ni. Syarat yang kedua pada carta alih. Jumlah jualan lebih besar daripada 800 jika ia paparkan komisen 8%. So, semua set komisen ini disetkan. Kalau 5% komisen disetkan 0.05. Kalau 8% komisen disetkan 0.08. Jika sekiranya komisen kosong, maka kosong lah. Okey, so semua aliran komisen ini akan disambung pada bahagian pengiraan jumlah komisen. Okey, iaitu pada algoritmanya dia merupakan langkah kelima dan keenam. Okey, kira jumlah komisen, paparkan. Kira komisen individu, paparkan. So, langkah kelima keenam ni dimasukkan dalam proses kiraan di sini. Okey, kira jumlah komisen sama dengan jumlah jualan darab komisen. Kira komisen individu sama dengan jumlah komisen dibahagi dengan 5. Okey, kemudian akan dipaparkan jumlah komisen dan juga komisen individu. Okey, ini adalah carta alih pada kali pertama yang dibuat oleh kita ya ataupun pengatur cara. Okey. Carta alih ini perlu disemak semula. Kerana apa? Kita perlu kenal pasti jika berlaku ralat pada bahagian-bahagian yang tertentu. Okey, seterusnya. Baik, berdasarkan carta alih tadi, kita perlu buat semakan. Sama ada kita akan dapat output yang diingini ataupun tidak. Jadi kita perlu lihat semula output yang diingini. Okay, katakan Ali mendapat jumlah jualan RM900. Jadi komisen yang Ali akan dapat adalah 8%. Manakala jumlah komisennya
RM72 dan komisen setiap ahli pula dapat RM12. Tapi apabila kita semak semula carta alih yang didapati, tak sama dengan output yang diingini seperti sebelah. Okey, katakan jumlah jualan ahli RM900, tetapi dia hanya dapat komisen 5%. Jadi jumlah komisionnya adalah RM45 sahaja. Manakala komisen untuk setiap ahli RM9. Jadi kita dapati di sini ada kesalahan ataupun ralat. So kita perlu buat semakan pada carta alih tadi. Untuk menyemak, kita akan gunakan teknik semakan meja. Okay, teknik semakan meja ini akan melibatkan penggunaan kertas dan pensel sahaja. Okey, apa dia teknik semakan meja? Teknik semakan meja ini melibatkan penggunaan sampel data input. Okey, penggunaan sampel data input ni akan menghasilkan output dan kita akan semak adakah output yang dihasilkan seperti yang diingini ataupun tidak. Seterusnya kita akan melaksanakan teknik semakan meja untuk mengesar ralat. Okey, seperti yang kamu ketahui, apabila kita nak gunakan teknik semakan meja, kita kena ada sampel data. Okey, berikut menunjukkan nilai-nilai sampel data yang dimasukkan. Okey, jumlah jualan buah RM300, minuman RM300 dan biskut juga RM300. So, jumlah keseluruhan jualan bersamaan dengan RM900. Apabila jumlah jualan sama dengan RM900, nilai ini digunakan untuk semakan syarat jumlah jualan melebihi RM500. Kalau kamu ingat carta alih tadi, syaratnya ialah adakah jumlah jualan melebihi RM500. Itu syarat yang pertama. So kita lihat ya, adakah 900 melebihi RM500? Benar. Ya, benar. 900 lebih besar daripada RM500. Maka komisen yang dia dapat adalah 5% ataupun 0.05. Seterusnya, apabila dikira jumlah komisen dia, 900 darab dengan komisen 0.05 sama dengan RM45. Manakala individu punya komisen RM45 dibahagi dengan 5 dapat RM9. So, ini output yang diperoleh daripada carta alih tadi. Okay, output yang diperoleh ini tidak sama dengan output yang dikehendaki. Okey, so jadi di sini berlaku apa? Berlaku ralat logik. Ralat logik ni adalah ralat atau kesalahan yang dilakukan oleh kita lah, pengatur cara. Okey, kerana apa? Kenapa ralat ni berlaku? Kerana syarat bagi pilihan komisen itu tidak tepat. Pilihan komisen dia bukannya 5%. Sepatutnya bukan 5%. Syarat pilihan dia sepatutnya jumlah jualan yang melebihi 800. Okey. Jadi komisionnya sepatutnya yang melebihi RM800. Tu komisen yang dia sepatutnya dapat. Baik, kita lihat ya. Apabila jumlah jualan sama dengan 900, nilai ini digunakan untuk semakan syarat jumlah jualan melebihi 800. Ini yang sepatutnya syarat yang digunakan. Jumlah jualan melebihi 800. Okey, jadi adakah 900 lebih besar daripada 800? Benar. Okey, maka komisen yang diperolehi ialah 8% ataupun 0.08. Maka jumlah komisen yang dikira 900 didarab dengan komisennya iaitu 0.08 dapat RM72. Manakala individu punya komisen adalah RM72 ini dibahagi dengan 5 dapat RM14.40. So ralatnya di mana? Di bahagian syarat jumlah jualan tadi. Okey. Baik, cikgu harap awak faham ya. Baik, semakan kedua adalah melibatkan output untuk komisen individu. Okey, output untuk komisen individu ini adalah berlainan dengan yang diingini. Okey, jadi kita perlu semak semula rumus berikut. Komisen individu sama dengan jumlah komisen dibahagi dengan 5. Ini rumus yang ditulis pada carta alih pada awal-awal tadi.
sebenarnya jumlah ahli ini, okey, jumlah ahli ini perlulah termasuk dengan bilangan ketua. Jadi total kesemuanya, ahli 5, ketua 1, total semuanya adalah 6 orang, bukan 5 orang. Jadi pembahagian komisen menjadi salah. Okey, dekat sini. So, rumus yang perlu dibaiki ialah jumlah komisen dibahagi dengan 6. Baik, seterusnya kita baiki carta alih tadi. Okey, berikut merupakan carta alih yang telah dibaiki. Perubahannya berlaku pada bahagian isyarat ini ya. Isyarat jumlah jualan. Okey, bila kita lihat dekat sini, jumlah jualan melebihi 500 tu kita bawa turun ke bawah. Manakala jumlah jualan yang melebihi 800 kita bawa naik ke atas. Okey, itu perubahan yang kita buat pada bahagian syarat jumlah jualan. Kemudian yang kedua, okey, kita betulkan pada bahagian pengiraan komisen individu. So, pengiraan dia ialah jumlah komisen dibahagi dengan 6 orang ahli. Okey, so cikgu harap awak faham pada carta alih yang telah dibaiki ini. Seterusnya kita akan bina kod atau cara dalam software Python ataupun Tony. Okey, murid-murid boleh rujuk kod arahan ini pada buku teks muka surat 155. Baik, ini adalah kod atau cara yang telah siap pun dibina dan kita nak betulkan ya. Okey. Pertama sekali, kod yang dah siap ni kita akan run dulu. Okey, ada satu kesilapan pada line 16 syntax error. So kita tengok line 16, dekat else tu tertinggal semicolon. Okey, setiap kali selepas if, elif dan else kena ada semicolon. Seterusnya kita tengok ralat pada line ke-24. Okey, syntax error ya. So kat sini dia highlight grey, so tertinggal bracket. Okey, kita run sekali lagi. Okey, satu lagi error, could not convert string to float. So pada bahagian pemboleh ubah, input ni sepatutnya letak dalam bracket, manakala data type float kena letak dekat luar ya, terbalik. Okey, semua kita betulkan. Data type kena letak bahagian luar. Okey, seterusnya kita run semula. Okey, output dia keluar. So kita masukkan jualan minuman dan biskut 300. Okey, ada error pada line ke-23. Okey, kita tengok line ke-23, pemboleh ubah jum jualan cannot define ya. Sepatutnya jum underscore jualan. So kita tertinggal underscore lah. Jadi kita tambahkan underscore, kita run semula. Okey, kita masukkan jualan buahan 300, biskut minuman 300, biskut 300. So jumlah jualan 900 betul. Komisen 800 betul. Ya. 900 lebih besar daripada 800, so dapat komisen 800. Jumlah komisen 900. Okey, yang ni nak kena betulkan lah. Dia sepatutnya tak boleh lah jumlah jualan 900, komisen pun dapat 900. So pembetulan dia bahagian print jum komisen tu. Sepatutnya dia ambil, dia panggil jum komisen. Okay, kita run semula. Okay, so outputnya berjaya dikeluarkan ya. Daripada ujian pengesanan ralat tadi ataupun test run, kita dapati bahawa telah berlaku 4 ralat. Okey, ralat yang pertama adalah pada syntax else. Okey, ralat ni adalah jenis ralat syntax dan pembetulannya adalah kita perlu letak semicolon pada akhir syntax else. Okey, ralat yang kedua adalah ralat pada line yang ketiga, iaitu pada pemboleh ubah input float, masukkan jualan buah-buahan. Okey, yang di sini berlaku ralat masa larian, di mana jenis data float sepatutnya diletakkan di bahagian depan dan input di bahagian dalam bracket. Okey,
So, pembetulannya adalah seperti ini. Okey, buah sama dengan float, input, masukkan jualan buah-buahan. Okey, pada semua pemboleh ubah tadi kita betulkan ya. Data type floatnya di bahagian depan. Baik, ralat yang ketiga adalah pada highlight grey, di mana bila highlight grey ini ditunjukkan, bermaksud kita tertinggal satu bracket. So, kita tambahkan bracket pada bahagian hujung arahan. Okey, ralat ini nama dia ralat sinteks. Okey. Baik, ralat yang keempat adalah ralat pada nama pemboleh ubah jom jualan. Okey, name jom jualan is not defined. So, sepatutnya kita gunakan pemboleh ubah yang betul. Menulis pemboleh ubah jom jualan ya. Dia sepatutnya pembetulan dia ialah jom underscore jualan. Okey, so kita tersilap dekat sini. Jadi, ralat ini jenis dia adalah ralat masa pelarian. Baik, cikgu harap awak faham jenis-jenis ralat yang berlaku dan kaedah membetulkannya. Baik, selamat mencuba.